Silakan Yang Berhormat Tanjung Manis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Datuk Yang Dipertua kerana memberi peluang dan ruang kepada saya untuk turut berucap bagi membahaskan titah bawah duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda di-Pertuan Agong semasa perasmian persidangan Parlimen pada kali ini. Sekalung tahniah kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Ahli Parlimen Tambun yang telah mendapat perkenan Baginda Tuanku untuk dilantik sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Serta tahniah juga kepada seluruh barisan jemaah Menteri Kerajaan Perpaduan yang telah dilantik. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan penghargaan kepada Kerajaan GPS Sarawak kerana telah memberi keyakinan dan kepercayaan kepada saya untuk terus mewakili Parlimen Tanjung Manis. Dan setinggi-tinggi terima kasih saya ucapkan kepada semua pengundi Parlimen Tanjung Manis yang telah menunaikan tanggungjawab mereka dengan memberi mandat pada saya pada PRU yang ke-15 yang baru lepas. Datuk Yang Dipertua, saya mengalu-alukan tindakan segera dari pihak Kerajaan Perpaduan dalam menyelesaikan beberapa isu berhubung tuntutan Kerajaan Negeri Sarawak dan Sabah mengenai pelaksanaan tuntutan dalam Perjanjian Malaysia MA 63. Di antaranya ialah keputusan mengiktiraf Jabatan Kerja Raya Sarawak dan Sabah sebagai jabatan teknikal untuk melaksanakan projek-projek persekutuan yang bernilai 50 juta ringgit ke bawah dan juga menambah pemberian khas tahunan daripada 16 juta ringgit kepada 300 juta ringgit kepada negeri Sarawak. Saya juga berharap tuntutan-tuntutan lain seperti yang termaktub di dalam Perjanjian Malaysia MA 63 khususnya perkara 112C dan 112D akan dapat dirundingkan dan diselesaikan dengan seberapa segera. Dalam titah Baginda Tuanku, Baginda juga menyentuh agar usaha untuk membangun dan memperkasakan ekonomi di seluruh negara termasuk di Sabah dan Sarawak akan terus digiatkan. Saya berharap titah Baginda Tuanku akan diambil maklum oleh Kementerian Kewangan dalam penyediaan belanjawan 2023 supaya menambah jumlah peruntukan pembangunan kepada wilayah Sarawak dan Sabah pada tahun ini. Jumlah peruntukan pembangunan yang lebih banyak akan membolehkan kami untuk mengejar taraf kemajuan pembangunan seperti yang sudah dinikmati oleh negeri-negeri lain. Bak kata pepatah, biarlah kita duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Datuk Yang Dipertua, Yang Di-Pertuan Agong juga menyentuh berkenaan dengan meningkatkan kesejahteraan rakyat luar bandar. Orang asal Sarawak dan Sabah serta masyarakat orang asli dengan mengambil pendekatan yang menyeluruh meliputi pembangunan ekonomi, modal insan dan infrastruktur. Infrastruktur yang berkualiti dan perhubungan akses luar bandar perlu ditingkatkan menerusi pembinaan jalan luar bandar, jambatan, utiliti, bekalan air bersih, bekalan elektrik dan kediaman yang lebih baik. Jurang pembangunan ekonomi semua kaum dan etnik akan dapat ditangani bagi melahirkan masyarakat desa yang berdaya tahan dan berdaya saing. Untuk negeri Sarawak, apa yang saya ingin nyatakan adalah harapan daripada semua rakyat, termasuklah mereka yang tinggal di kawasan luar bandar seperti di Parlimen Tanjung Manis. Projek-projek infrastruktur dan kemudahan asas amatlah diperlukan oleh rakyat di sini supaya ia dapat dipertingkatkan, diperbanyakkan dan diperluaskan demi meningkatkan kesejahteraan hidup mereka dan dapat mengurangkan jurang pembangunan antara kawasan bandar dengan luar bandar. Walaupun kementerian dan agensi kerajaan negeri di Sarawak terus berusaha untuk menyediakan kemudahan-kemudahan asas ini, tetapi sebagai menyahut seruan dalam titah ucapan Baginda Tuanku, saya juga memohon supaya kementerian-kementerian yang berkaitan dari kerajaan pusat dapat bekerjasama, berganding bahu dengan memperuntukkan dana tambahan untuk membina segala kemudahan-kemudahan asas yang masih berkurangan di kawasan Parlimen Tanjung Manis. Datuk Yang Dipertua, terima kasih kepada kerajaan pusat yang telah melaksanakan projek Lebuh Raya Pen Borneo Sarawak sejak tahun 2015. Projek ini adalah
merupakan game changer dan pemangkin kepada pembangunan di kawasan luar Bandar Sarawak. Sungguh prihatin dan sayangnya baginda tuanku dengan rakyat jelata sehingga akan baginda tuanku menzahirkan impian untuk memandu di Lebuh Raya Pen Borneo untuk mengenali lebih dekat rakyat di Sarawak di bumi Kenyalang. Kecil tapak tangan, nyiru kami tadahkan, gua mulu kami sediakan di Sarawak untuk menyambut kedatangan baginda tuanku. Masa tak banyak. Datuk Yang Pertua, kebanyakan mereka yang hidup di kawasan luar bandar yang terlibat dalam sektor pertanian dan perikanan, mereka menjadikan sektor ini sebagai periuk nasi seharian mereka, dan jika berlaku sebarang musibah dan masalah cuaca, mereka tiada punca pendapatan yang lain untuk menyara kehidupan. Masalah ban pertanian dan pintu air yang rosak mengakibatkan aktiviti penanaman terganggu disebabkan kawasan tanaman dimasuki air masin yang merosakkan hasil tanaman dan hasil tuaian. Dengan ini saya mohon kepada Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan untuk mengkaji dan mencari jalan penyelesaian yang lebih menyeluruh untuk mengatasi masalah ban pertanian dan pintu air yang rosak ini. Manakala untuk sektor perikanan, di kawasan saya, ramai di antara nelayan kampung yang tidak mempunyai lesen nelayan yang sah serta tidak menerima bantuan nelayan seperti allowance sara hidup, alat-alat menangkap ikan, perahu dan enjin. Keperluan-keperluan ini sangat mendesak dan saya mohon kepada kementerian supaya mengambil maklum mengenai perkara ini dengan segera menyalurkan bantuan-bantuan yang diperlukan. Akhir sekali, Datuk Yang Di-Pertua, saya ingin memaklumkan bahawa Kerajaan Negeri Sarawak sedang membuat pelan induk jangka panjang untuk menyeraras fungsi dan peranan semua pelabuhan-pelabuhan yang sedia ada di Sarawak. Kerajaan negeri ada menyuarakan hasrat untuk mengambil alih pelabuhan Bintulu daripada kerajaan pusat, dan saya difahamkan bahawa kedua-dua pihak sudah duduk berbincang mengenai perkara ini. Sekiranya rundingan pengambilihan pelabuhan Bintulu ini berjaya, ia akan membolehkan kerajaan negeri membuat perancangan yang lebih berkesan dan efektif serta menambah pendapatan kerajaan negeri melalui cas-cas pelabuhan dan cukai yang boleh dikutip oleh kerajaan negeri. Saya akhiri perbahasan saya dengan serangkap pantun. Sambil berjalan sambil berlari, berhenti di kolam memasang kail. Tanjung Manis mengundur diri. Semoga perbahasan membuahkan hasil. Dengan ini saya mohon menyokong titah Diraja Sri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat